Tahukah anda sehingga hari ini terdapat lebih daripada 20,000 orang pesakit yang sedang menunggu untuk mendapatkan organ? Dan dari keseluruhan jumlah ini, 99% daripada mereka sedang menunggu untuk mendapatkan buah pinggang. Sehingga kini terdapat lebih daripada 30,000 orang pesakit yang sedang menjalani rawatan dialisis di seluruh negara. Untuk terus hidup, pesakit harus bergantung kepada rawatan dialisis bagi menggantikan fungsi buah pinggang yang telah rosak. Dan tidak ramai di antara mereka yang memilih untuk menjalani prosedur transplant. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Pusat Sumber Transplant Nasional, dalam masa 45 tahun, tidak sampai 2,400 prosedur transplant yang dijalankan. Jumlah ini sangat rendah dan dalam beberapa tahun terakhir ini, kadar pemindahan buah pinggang menurun. Kurang dari 100 prosedur dalam setahun, sementara jumlah pesakit dengan kegagalan buah pinggang tahap akhir terus meningkat. Di manakah silapnya dan siapakah yang harus dipersalahkan? Kurangnya kesedaran dalam kalangan masyarakat mengenai pendermaan organ serta kadar ikrar penderma organ yang jauh lebih rendah berbanding dengan senarai pesakit yang menunggu merupakan antara faktor penyumbang kepada kegagalan ini. Menyedari permasalahan ini, National Kidney Foundation of Malaysia (NKF) dengan kerjasama pakar nefrologi dari beberapa buah hospital universiti dan hospital kerajaan telah menghasilkan sebuah program iaitu Code Life. Objektif utama Code Life atau Community Organ Donation Drive Life adalah untuk meningkatkan jumlah pemindahan buah pinggang sewaktu hidup, terutamanya dalam kalangan ahli keluarga pesakit. Sepanjang program ini dijalankan sejak 2018, ianya telah menarik minat ramai peserta dan terdapat beberapa prosedur transplant buah pinggang telah berjaya dijalankan melibatkan peserta program Code Life. Saya harap awak dapat bersabar dengan apa yang saya nak sampaikan. Berdasarkan keputusan ujian darah dan ultrasound, kedua-dua buah pinggang awak telah rosak. Awak perlu mendapatkan rawatan dengan segera. Kenapa aku diduga seperti ini? Apa salah aku? Bagaimana aku nak teruskan hidup ini? Betul ke apa yang doktor cakap ni? Tak. Tak mungkin. Bagaimana saya nak teruskan hidup ni? Macam mana dengan masa depan aku? Macam mana dengan sekolah? Bagaimana aku nak teruskan hidup ini? Saya Dr. Lydia Kamaruzaman, pakar buah pinggang dan pensyarah perubatan dari Hospital Chancellor Tuanku Muhriz, Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Reaksi yang anda perhatikan sebentar tadi adalah satu reaksi biasa yang ditunjukkan oleh pesakit buah pinggang apabila mereka diberitahu menghidap penyakit buah pinggang tahap akhir. Kebanyakan pesakit seperti ini merasakan hidup mereka telah musnah atau tiada lagi harapan yang boleh mereka pegang apabila diberitahu sedemikian rupa. Tapi ingin saya tekankan, sebenarnya terdapat pelbagai pilihan rawatan untuk pesakit-pesakit buah pinggang tahap akhir ini. Sebelum kita bercakap dengan lebih lanjut mengenai penyakit buah pinggang tahap akhir, saya rasa kita perlu faham dahulu apakah fungsi sebenar ataupun fungsi asas buah pinggang. Manusia dilahirkan dengan dua buah pinggang.
buah pinggang ini mempunyai beberapa fungsi ya. Antaranya ialah menghasilkan atau mengeluarkan air kencing, maka secara tidak langsung mengawal keseimbangan cecair dalam badan. Buah pinggang juga menapis dan mengeluarkan bahan-bahan kotor di dalam badan. Ia juga mengawal keseimbangan garam galian seperti garam natrium, kalium, kalsium, fosfat ya, dan juga tahap keasidan di dalam badan. Antara fungsi lain buah pinggang ialah menghasilkan hormon eritropoietin, iaitu sejenis hormon yang diperlukan dalam pembuatan darah merah, dan mengaktifkan vitamin D yang sangat penting dalam kesihatan tulang. Jadinya apabila seseorang pesakit itu telah mengalami penyakit buah pinggang tahap akhir, buah pinggang mereka tidak lagi dapat menjalankan fungsi-fungsi yang saya sebutkan sebentar tadi. Oleh itu, mereka akan menunjukkan gejala ataupun simptom-simptom tertentu ya, seperti kaki yang bengkak, muka yang sembab, susah nafas apabila tidak lagi dapat menghasilkan air kencing. Pengumpulan toksik di dalam badan juga akan menyebabkan pesakit merasa loya, nak muntah, ya, mual dan badan gatal-gatal ya, disebabkan pengumpulan toksik yang tinggi. Pada masa yang sama, disebabkan oleh kekurangan darah merah, mereka akan merasa cepat lesu, letih, mengantuk, gagal untuk fokus dalam menjalankan aktiviti seharian ya. Dan mereka juga akan mengalami tekanan darah yang sangat tinggi ya, kerana sebagaimana yang saya nyatakan sebentar tadi, salah satu fungsi buah pinggang ialah mengawal tekanan darah. Secara amnya, rawatan untuk pesakit buah pinggang tahap akhir dapat dikategorikan kepada dua kaedah. Satu ialah pemindahan buah pinggang dan yang kedua ialah dialisis. Terdapat dua jenis rawatan dialisis. Pertama, hemodialisis atau lebih dikenali sebagai cuci darah, dan yang kedua ialah rawatan peritoneal dialisis atau lebih dikenali sebagai cuci air. Rawatan hemodialisis memerlukan mesin hemodialisis sebagai tempat penapisan darah. Proses yang berlaku adalah darah akan dialirkan keluar daripada badan pesakit, masuk ke dalam mesin untuk proses penapisan, dan darah bersih dikembalikan semula ke dalam badan pesakit. Keseluruhan proses ini mengambil masa 4 jam dan pesakit buah pinggang perlu menjalani rawatan seperti ini sebanyak 3 kali seminggu. Untuk rawatan peritoneal dialisis, rawatan ini biasanya dilakukan di rumah oleh pesakit ataupun dibantu oleh ahli keluarga ya. Rawatan ini adalah secara manual, so di mana pesakit perlu memasukkan cecair peritoneal dialisis ke dalam rongga perut ya, dan kemudian cecair ini dibiarkan selama 4 ke 6 jam sebelum dikeluarkan semula ya. So proses penapisan berlaku menggunakan selaput perut itu sendiri. Rawatan ini perlu diulang setiap 4 ke 6 jam setiap hari. Anggaran kos bagi kedua-dua rawatan ini adalah di antara RM2,500 ke RM3,000 sebulan. Walaupun rawatan dialisis, kedua-dua rawatan dialisis berkesan dalam menapis bahan-bahan kotor dan membantu menarik air ya berlebihan daripada badan, pesakit-pesakit yang menjalani rawatan dialisis tidak lari daripada risiko-risiko ataupun kesan jangka panjang, antaranya jangkitan kuman, pendarahan ya, risiko serangan jantung, dan juga masalah kerapuhan tulang ya, setelah beberapa tahun menjalani rawatan dialisis ya. Pada masa yang sama, dialisis dan peritoneal dialisis juga mengambil waktu bersama keluarga ya, 4 jam 3 kali seminggu, dan tidak dapat bersama ahli keluarga dan rakan-rakan ya. Pada masa yang sama, disebabkan dialisis hanya terhad kepada cucian darah dan penarikan air berlebihan, pesakit masih lagi perlu menjaga pemakanan mereka, masih perlu lagi mengawal air dan perlu makan ubat yang banyak ya. Maka disebabkan ini, rawatan buah pinggang yang terbaik sebenarnya ialah pemindahan organ buah pinggang. Kelebihan pemindahan buah pinggang ialah pesakit itu mendapat organ ya, organ buah pinggang itu sendiri. Maka secara tidak langsung buah pinggang ini akan menjalankan fungsi-fungsi buah pinggang seperti
seperti orang normal. Pesakit akan dapat kembali semula kepada keadaan asal mereka sebelum menjalani dialisis. Antara kebaikan lain ialah tidak perlu lagi mengambil ubat yang terlalu banyak, ya, tidak perlu lagi mengawal pemakanan dan pengambilan air. Dan akhir sekali, masyarakat biasa tertanya apakah hukum menderma dan menerima buah pinggang. Fatwa kebangsaan telah menyatakan hukum menderma dan menerima buah pinggang adalah harus di dalam Islam. Ingin saya tekankan, rawatan pemindahan buah pinggang adalah rawatan yang terbaik untuk pesakit buah pinggang tahap akhir. Ya. Proses atau pemindahan buah pinggang adalah selamat untuk penderma dan penerima buah pinggang itu sendiri. Jika anda pesakit buah pinggang tahap akhir, dapatkan hikmat kaunseling dan nasihat daripada pakar nefrologi anda. Letih nampak ni. Dah tak larat nanti. Jom kita pergi dialisis. Jalan slow-slow. Boleh tak saya nak menjadi penderma untuk isteri saya? Doktor, kamu sudah dapat kidney tumor baik. Kenal? Doktor, saya nak jadi penderma kepada anak saya. Saya juga sanggup, doktor, sebagai penderma untuk anak. Terima kasih, doktor. Tahniah, awak layak untuk jadi penderma. Kami akan maklumkan tarikh pemindahan buah pinggang yang tersebut dalam masa yang terdekat. Saya harap puan, anak bersedia untuk menjalani pemindahan yang tersebut, ya. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Baba. Terima kasih, Ibu. Terima kasih atas sebab pengembangan Ibu untuk Alung, Ibu. Kita sanggup lakukan apa pun untuk Alung. Dia harus sihat lepas ni, ya. Harus sihat lepas ni, ya. Maaf Encik Hassan, Encik tidak layak untuk menjadi penderma kepada isteri Encik. Kita terpaksa mencari penderma yang lain untuk Puan Mirna. Buat masa sekarang, Puan Mirna terpaksa terus bergantung dengan dialisis. Tak apa, Bapa. Mungkin bukan rezeki Mama dapat ilmu pinggang dari Bapa. Terima kasih, Bapa. Mama tetap sayang Bapa. Saya Dr. Maisarah Jalalul Muahali, pakar perunding nefrologi dan transplant dari Pusat Perubatan Universiti Melaya. Saya pasti anda semua tertanya-tanya apakah kriteria untuk menjadi seorang penderma dan penerima buah pinggang. Kita semua maklum ada dua kategori pemindahan buah pinggang. Satu daripada penderma yang telah meninggal dunia dan yang kedua daripada penderma yang masih hidup. Siapakah penerima buah pinggang yang terkenal dan saya pasti anda semua sedia maklum. Di antaranya adalah Angelica, Selena Gomez, Andy Cole. Mereka telah menerima buah pinggang daripada penderma hidup. Angelica telah menerima buah pinggang daripada ibunya semasa beliau berusia 6 tahun.
Apakah syarat-syarat membolehkan seorang itu menerima buah pinggang daripada penderma yang masih hidup? Mereka memerlukan penderima satu buah pinggang daripada penderma dan juga penerima adalah di kalangan mereka yang mempunyai penyakit buah pinggang sama ada telah memulakan rawatan dialisis ataupun belum. Pada permulaannya kita perlukan penerima dan penderma menjalani ujian keserasian. Di antara ujian-ujian ini adalah ujian darah, ujian blood group ataupun kumpulan darah yang mana kita perlu memastikan mereka adalah di kalangan blood group yang sama ataupun tidak sama. Selain daripada itu, ujian darah-darah lain yang penting sebagai penderma, kita perlu memastikan penderma mempunyai fungsi buah pinggang yang baik dan juga penilaian air kencing sebagai seorang penderma. Ujian-ujian selanjutnya setelah mengenal pasti keserasian di antara penderma dan penerima, ujian-ujian lain adalah termasuk ujian jantung untuk memastikan penderma dan penerima mempunyai tahap kesihatan jantung yang optima. Ini adalah termasuk ECG, stress test dan juga ekokardiogram. Ujian lain meliputi untuk mengetahui bahawa kedua-dua penderma dan penerima tiada penyakit berjangkit. Selain pada itu adalah sangat penting untuk kita memastikan penderma mempunyai tahap buah pinggang yang optima. Selain melalui ujian darah, penderma juga perlu melalui ujian 24 jam protein untuk kita mengenal pasti penderma tiada masalah buah pinggang yang lain. Ini adalah kerana kajian awal pada suatu masa dahulu mengatakan penderma tiada risiko untuk kegagalan buah pinggang. Tetapi kita tahu melalui recent kajian, penderma mempunyai sedikit risiko kegagalan buah pinggang pada masa akan datang. Walau bagaimanapun, risiko ini sangat minimum dan ini boleh diatasi dengan mengenal pasti penderma yang bersesuaian. Walaupun penderma mempunyai risiko yang sangat rendah untuk mengalami kegagalan buah pinggang pada masa akan datang, ini adalah mitos sekiranya ada yang mengatakan penderma akan meninggal lebih awal daripada rakan sebaya. Memang tidak dinafikan penderma mempunyai risiko kematian di peringkat awal semasa menjalani pembedahan, tetapi risiko ini sangat-sangat minima. Kajian telah membuktikan bahawa hanya 3 di dalam 10,000 penderma boleh meninggal, tetapi ini adalah semasa operasi berlaku. Di jangka masa yang panjang tidak menunjukkan sebarang mortaliti di kalangan penderma berbanding dengan rakan sebaya. Selain pada itu, mitos juga mengatakan penderma buah pinggang tidak boleh melahirkan anak ataupun berkeluarga. Ini adalah tidak benar. Saya mempunyai beberapa pesakit wanita yang telah menderma organ mereka, terutamanya buah pinggang, dan berjaya melahirkan anak yang normal melalui cara normal delivery selepas pemindahan buah pinggang. Oleh itu, ini adalah tidak mustahil. Mereka boleh mengandung dan mereka boleh berkeluarga. Walau bagaimanapun, kepada penderma yang ingin mengandung selepas proses transplant dijalankan, mereka hendaklah menjalani rawatan rapi daripada pakar-pakar perubatan. Kos-kos pemindahan buah pinggang adalah berbeza sama ada anda menjalani pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia, Hospital Universiti maupun hospital private. Di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia, kosnya sangat minima, adalah di bawah RM1,000. Manakala kos pemindahan buah pinggang di Hospital Universiti adalah lebih tinggi berbanding dengan hospital kerajaan. Ini adalah kerana kos secara keseluruhan tidak dapat ditampung oleh University Hospital. Bagi mereka yang tiada penderma hidup, anda janganlah gusar. Ini kerana nama anda akan disenaraikan di dalam senarai menunggu penerima buah pinggang daripada penderma yang mati otak ataupun lebih dikenali sebagai cadaveric transplant.
Sesungguhnya pemindahan buah pinggang adalah sesuatu anugerah terindah kepada semua pesakit buah pinggang di tahap akhir ataupun yang sedang menjalani rawatan dialisis. Kepada penderma buah pinggang, ini adalah amalan mulia untuk melihat orang yang tersayang ceria dan tersenyum semula. Hello, saya call dari HKL. Boleh saya bercakap dengan Puan Marina? Dia saya bercakap. Puan Marina, saya nak maklumkan bahawa kita dah jumpa penderma buah pinggang untuk Puan. Ya Allah, betul ke ni? Sedang senarai utama ke? Siapa pendermanya? Ya betul Puan. Branded donor. Kali ni Puan Marina dalam list penerima utama. Harap Puan Marina bersedia ya untuk pemindahan dalam masa terdekat ni. Baik. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Terima kasih atas kurniaan-Mu. Terima kasih Kau telah mengabulkan doa-doa aku ya Allah. Tahniah Marina, saya dapat bayangkan betapa beruntungnya anda dapat peluang kehidupan baru ini. Jadilah kalau menjalani rawatan dialisis selama beberapa tahun, banyak pancarubanya. Dan jika kita di Malaysia ni, pesakit-pesakit saya tidak ada penderma hidup, lamalah mereka akan bergantung kepada mesin dialisis ini. Jadi kalau boleh kita mahukan lebih ramai penderma untuk tampil ke hadapan untuk menderma kepada pesakit-pesakit kami ini. Jadi saya Dr. Rafidah binti Abdullah, pakar perunding nefrologi Kementerian Kesihatan Malaysia, ingin mengupas sedikit sebanyak tentang penderma kadaverik atau penderma selepas kematian. Kita di Malaysia ni senarai menunggu untuk pembedahan ataupun penderma buah pinggang sangat panjang. Sebab itulah kami para doktor mahukan keluarga tampil ke hadapan untuk memberi buah pinggang. Jika tidak, anda telah lamalah menunggu di senarai menunggu. Dan seperti ramai yang sudah tahu, jika anda bergantung kepada mesin dialisis, risiko kematian tinggi, risiko komplikasi sangat tinggi. Jadi saya di sini ingin mengharapkan rakyat Malaysia tampil ke hadapan sama ada untuk memberi organ kepada orang-orang yang tersayang secara semasa hidup ataupun menjadi penderma selepas kematian, iaitu berikrar sebagai penderma organ. Untuk menderma organ selepas kematian iaitu pendermaan kadaverik adalah organ-organ ini adalah daripada orang yang telah mati otak sebenarnya. Jadi kita perlu ramai orang atau ramai penderma untuk orang kata pledge ataupun menjadi penderma organ, sign Jadi untuk merealisasikanlah kita punya orang kata impian sebagai seorang doktor juga untuk memperbaiki keadaan statistik Malaysia yang sangat menyedihkan ini. Kami perlu ramai lagi penderma organ daripada di kalangan orang awam. Jadi ada beberapa nasihat saya di sini kepada orang awam yang ingin menjadi penderma. Jadi pergilah kepada beberapa kita punya laman web yang sedia ada. Saya bagi contohlah. Kami punya website iaitu www.mybuahpinggang.com ataupun kami punya Facebook My Buah Pinggang. Itu adalah Facebook page kami yang anda boleh datang ke sana dan mungkin bertanya macam mana untuk menjadi penderma organ. Jadi kita akan memerlukan anda mengisi borang dan sebagainya untuk anda berikrar Untuk saya punya nasihat yang kedua pula untuk pesakit pula Jadi saya sebut tadi, pesakit kan lama nak duduk dalam senarai menunggu 10 hingga 20 tahun sebagai contohnya. Jadi jika anda tak ada penderma hidup, inilah hakikatnya. Jadi sementara anda menunggu tu, perlulah anda menjaga kesemuanya. Tidak boleh orang kata lepa dengan nasihat-nasihat kami sebagai pakar Jaga air, jaga makanan, jaga keputusan darah anda Kalau boleh jaga segala-galanya supaya anda kekal sihat dan anda dapat orang kata kehidupan baru ni ada orang kata inilah yang kita nak nampak supaya anda dapat chance ataupun peluang kedua untuk kehidupan baru, menerima organ yang baru. Jadi itu semua sangat penting. Dua nasihat saya yang sangat penting untuk orang awam dan juga untuk pesakit-pesakit kami yang kami sayangi. Jadi selain daripada laman web yang saya sebut tadi, banyak lagi peluang-peluang anda untuk daftar sebagai pengikrar organ seperti di pameran-pameran kesihatan yang Yayasan Buah Pinggang Malaysia kendalikan di seluruh negara. Jadi information ataupun maklumat anda boleh dapati di laman web mereka www.nkf.org.
Okey, anda akan diberikan borang begini dan isi segala maklumat anda di sini, ya. Dan ini adalah kad, ya, kad jika anda telah mendaftar sebagai pengikrar. Kami harap anda simpan kad ini, ya, di dalam dompet anda, di dalam beg tangan anda, dibawa ke mana-mana. Pada masa yang sama, saya harap juga anda beritahu orang-orang yang tersayang anda, yang hasrat anda untuk menerima organ itu. Sebab ini adalah sangat penting dan kami sangat harap masyarakat Malaysia lebih ramai dapat menerima organ kepada pesakit-pesakit kami yang lama sangat menanti di mesin dialisis. Oleh itu, jadilah penerima organ, hanya kasih yang diperlukan. Ali, tolong siap lagi ke? Okay, thank you. Jom, pergi kerja. Hai, nama saya Dr. Haikal. Saya pakar perubatan dan pakar buah pinggang di Hospital Universiti UPM. Seperti mana yang telah kita paparkan tadi, kita dapat lihat kebahagiaan pesakit-pesakit dialisis kita yang di mana mereka telah menjalani transplant. Kehidupan mereka adalah lebih baik berbanding dengan kehidupan yang sebelum ini semasa mereka terikat dengan dialisis. Dan kita dapat lihat kehidupan mereka lebih bahagia di samping keluarga mereka yang tersayang. Untuk mengecapi kehidupan yang bahagia ini bukan mudah untuk seseorang itu menjalani proses transplant ini. Ia memerlukan komitmen daripada pesakit, penderma, malah daripada ahli keluarga mereka tersendiri. Selepas mereka menjalani transplant, kehidupan mereka adalah normal seperti biasa, di mana mereka boleh minum air seperti mana orang manusia yang biasa. Mereka boleh bersukan, beriadah, bersosial, mereka boleh mengandung, mereka boleh buat apa-apa saja yang mereka mahu, melancong dan berbagai-bagai lagi. Dan kehidupan ini kalau kita lihat, ia adalah satu kehidupan yang sangat-sangat bagus yang boleh mengubah kualiti hidup pesakit itu sendiri. Dan bukan sahaja kepada pesakit, hubungan antara pesakit dan penderma adalah lebih baik, lebih bagus, mereka lebih akrab, mereka akan lebih sayang menyayangi antara satu sama lain. Dan bukan itu sahaja, ia akan mengharmonikan keluarga itu sendiri. Dan bukan dari segi pesakit saja kita lihat, malah dari segi penderma juga. Stigma masyarakat kita, mereka selalu mengingatkan apabila mereka menderma buah pinggang tersebut, mereka akan menjadi pesakit buah pinggang. Sebenarnya stigma itu adalah tidak benar. Apa yang diperlukan oleh penderma, mereka perlu menjalani rawatan susulan bersama dengan pakar nefrologi untuk kita memastikan fungsi buah pinggang tersebut masih lagi normal. Dan penderma juga perlu melakukan aktiviti-aktiviti yang bagus dari segi bersukan, dari segi bersenam. Mereka perlu juga memakan makanan-makanan yang sihat. Dan seperti orang-orang yang lain, untuk mereka menjaga buah pinggang mereka supaya mereka kekal sihat walaupun mereka mempunyai satu buah pinggang. Selain daripada menjalani kehidupan sihat, saya juga menasihati kepada penderma dan penerima buah pinggang untuk tidak mengambil makanan-makanan tambahan yang tidak sesuai untuk buah pinggang. Yang penting sekali, kepada penderma dan penerima buah pinggang, anda perlulah mengikut saranan doktor supaya anda kekal bahagia dan gembira dengan kehidupan selepas transplant. Diharap dengan pendedahan ini dapat memberi inspirasi kepada semua pihak, terutamanya ahli keluarga pesakit, untuk tampil ke hadapan menjadi penerima buah pinggang kepada pesakit yang memerlukan. Semoga transplantasi buah pinggang dapat diterima oleh setiap masyarakat sebagai pilihan utama berbanding rawatan dialisis bagi merawat kegagalan buah pinggang peringkat akhir. Akhir kata dari saya, dermalah organ, hanya kasih yang diperlukan.